Selamat pagi, Doktor. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk penderaan kanak-kanak. Kami adalah kumpulan 16 yang terdiri daripada Madeline Nyai, Muhammad Nur Badrul Munirah, Khairunisa dan saya Celia. Bagi pengenalan penderaan kanak-kanak, Akta Pencegahan dan Rawatan Penderaan Kanak-kanak telah mendefinisikan penderaan merupakan tindakan atau kegagalan satu perbuatan yang mengakibatkan kematian, kecederaan fizikal atau emosi, penderaan seksual dan eksploitasi yang melibatkan kanak-kanak. Antara contoh jenis penderaan kanak-kanak iaitu penderaan seksual. Sebagai contoh, pada awal tahun 2004, Malaysia digemparkan dengan satu tragedi tragis iaitu pada 8 Januari, seorang kanak-kanak yang berumur 10 tahun ditemui mati, dibunuh dan dirogol ketika dalam perjalanan ke sekolah. Contoh jenis penderaan kanak-kanak yang kedua adalah pengabaian kanak-kanak. Pengabaian kanak-kanak ini sering berlaku di Malaysia disebabkan sesetengah sikap ibu bapa yang tidak bertanggungjawab dan tidak peduli akan apa-apa masalah anak mereka. Contoh jenis penderaan kanak-kanak yang ketiga adalah penderaan fizikal dan emosi. Sebagai contoh, ibu bapa memukul anak-anak mereka sehingga meninggalkan kesan kepada tubuh kanak-kanak tersebut bagi tujuan untuk mendisiplinkan anak-anak mereka tanpa mereka sadari tindakan tersebut telah menyebabkan penderaan fizikal dan emosi anak mereka. Assalamualaikum kepada Dr. Faiza. Baik, saya akan membentangkan berkenaan mengapa kerajaan Malaysia memilih isu penderaan kanak-kanak ini merupakan masalah sosial. Okey, menurut Muhammad Yunus 2021, peningkatan kes penderaan kanak-kanak melibatkan ibu bapa dalam keluarga sepanjang PKP sejak Mac tahun lalu membuktikan yang tahap mental masyarakat kini semakin terganggu. Maklumlah, pandemik COVID-19, berlakunya MCO menyebabkan desakan dan pelbagai sektor terancam. Keluarga tersebut mengalami masalah keluarga seperti hilang pekerjaan, tekanan, desakan hidup, masalah kewangan sehingga menyebabkan berlakunya tekanan dalam kehidupan sehingga menjejaskan pemikiran mereka untuk berfikir secara rasional sehingga menjejaskan berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak diakibatkan oleh desakan hidup. Baik, menurut Nur Saleha Muhammad Saleh ATL 2020, pada tahun 2017 telah mencatatkan sebanyak 5,537 kes penderaan kanak-kanak. Kerajaan Malaysia juga menitiberkan pembangunan minda kanak-kanak terutamanya dalam bidang pendidikan yang berwawasan demi agama, bangsa dan negara. Kita tahu yang pembangunan kanak-kanak ini sangat penting untuk memacu masa hadapan, untuk memacu meneruskan generasi pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Hanayo berkata, masyarakat perlu ada sikap ingin ambil peduli terhadap isu ini kerana penderaan kanak-kanak ini melibatkan memberi kesan terhadap proses perkembangan dan tingkah laku kanak-kanak dalam jangka masa yang panjang. Contohnya mungkin akan melibatkan efek kepada emosi, fizikal dan mental kanak-kanak tersebut sehingga menjejaskan masalah kesihatan, menjadikan masalah ini lebih parah iaitu berlakunya kematian sehingga menjejaskan matlamat dan kehidupan kanak-kanak tersebut tidak produktif dan tidak selamat yang sepatutnya mereka mendapat keselamatan dan kehidupan yang lebih kondusif. Okay.
Baik, saya akan menyerahkan kepada pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Untuk slide yang seterusnya, iaitu bukti isu penderaan kanak-kanak dikatakan sebagai masalah sosial. Yang pertama, wujudnya Akta Kanak-Kanak 2001. Akta ini bertujuan untuk memberi jaminan kepada kesihatan, keselamatan dan perlindungan kanak-kanak. Kedua, pertambahan rumah perlindungan kanak-kanak di dalam negara. Ini membuktikan bahawa isu penderaan kanak-kanak ini semakin menjadi-jadi. Ibu bapa yang terlibat dalam isu-isu sosial seperti penagihan dadah menyebabkan anak-anak mereka menjadi mangsa deraan, sehingga perlu dihantarkan ke rumah perlindungan. Dan yang ketiga, wujudnya pekerjaan sosial. Pekerjaan ini semakin diperlukan di dalam negara akibat masalah sosial yang menjadi-jadi. Sekiranya tidak dibendung dari awal, ini akan menjejaskan masa depan negara. Saya akan meneruskan dengan pembentangan berkaitan dengan polisi atau undang-undang yang berkaitan dengan isu penderaan kanak-kanak. Akta yang berkaitan dengan isu tersebut adalah Akta 611 di bawah Undang-Undang Malaysia. Akta ini menjelaskan tentang dasar-dasar pemulihan ataupun perlindungan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pesalah terhadap kanak-kanak. Menurut Akta Kanak-Kanak 2001, iaitu Seksyen 31 A dan B, menjelaskan tentang mana-mana orang yang mempunyai pemeliharaan terhadap seorang kanak-kanak yang menganiayai, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu dengan cara yang mungkin menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal atau emosi yang menyebabkan atau membenarkannya dianiayai, diabaikan, dibuang atau didedahkan sedemikian, atau yang menganiayai mereka dari segi seks. Apabila pesalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, mereka boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Selain itu, menurut Seksyen 33A, B dan C, mana-mana orang yang merupakan ibu atau bapa atau penjaga atau orang yang pada masa itu yang memelihara seorang kanak-kanak ataupun yang meninggalkan kanak-kanak itu tanpa mengadakan persediaan bagi pengawasan dan pemeliharaan yang berpatutan bagi kanak-kanak itu selama tempoh yang tidak berpatutan dan meninggalkan kanak-kanak itu, mereka juga boleh disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Sebagai kesimpulannya, hak kanak-kanak hendaklah dipelihara oleh pelbagai pihak agar mereka dapat membesar dalam keadaan yang positif dan selamat. Oleh itu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah memperkenalkan skim jawatan pekerja sosial di setiap sekolah seluruh negara. Hal ini membolehkan pekerja sosial membantu dalam menangani kes-kes yang melibatkan kanak-kanak. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.